Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berusaha kepimpinan Ikram Negeri Kelantan, ikhwah dan akhwat yang mengikuti siaran secara online pada malam ini, alhamdulillah, tambahnya syukur kepada Allah SWT kerana dalam suasana PKP ni kita dapat juga untuk mengadakan program yang sebegini, yang ana difahamkan ni sebagai program Semarak Ramadan. Dan insya-Allah malam ni ana akan berkongsi sebersikitlah bersama dengan ikhwan dan akhwat, walaupun anda tak tahu siapa yang duk tengah bersama dan ikut siaran ni. Dan tak apa, kalau nak berinteraksi, macam mana nak berinteraksi, bolehlah kepada siapa, Akhuna Wan Imran boleh sampaikan apa-apa yang ikhwah dan akhwat nak berkongsi. Dan sebagai mukadimah permulaan pada malam ni, insya-Allah ana nak kongsi sebuah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis daripada Hanzalah Al-Usayyidi. Hanzalah Al-Usayyidi daripada Bani Usaid. Bani Usaid ni salah satu klan ataupun family kabilah dalam Bani Tamim. Dia salah seorang sahabat Nabi SAW yang famous kerana hadis ni. Dia kata dia yang meriwayatkan sendiri hadis ni. Wa kana min kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah ni salah seorang tukang tulis. Tukang tulis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tulis wahyu. Pada zaman Nabi, apa yang Nabi cakap daripada diri dia, Nabi tak bagi tulis. Bimbang bercampur aduk dengan wahyu Al-Quran tu. Dia salah seorang tukang tulis. Hanzalah Al-Usayyidi. Qala laqiyani Abu Bakrin. Satu hari Abu Bakar berjumpa dengan dia. Dia berjumpa dan Abu Bakar berjumpa dengan dia. Dan Abu Bakar biasalah, kita jumpa orang, biasanya kita akan tanya khabar, kan? Tanya berita dia. Jadi Abu Bakar pun tanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana kamu wahai Hanzalah? Apa khabar? Kalau orang utara, apa khabar? Orang Kelantan macam mana? Qala qultu. Hanzalah pun dia jawab. Jawapan dia lain daripada yang lain kali ni. Dia pun duk tengah, orang kata apa, duk stres, kan? Fikir pasal diri dia. Jadi bila Abu Bakar jumpa dengan dia, Abu Bakar tanya, "Bagaimana khabar kamu wahai Hanzalah?" Hanzalah pun jawab, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah ni dah jadi munafik. Terkejutlah Abu Bakarnya bila jawapan macam tu, kan? Sebab itulah Abu Bakar pun kata, qala subhanallah. Itu kalimah yang memuji Allah, sebab terkejut dia. Apa ni? Hanzalah apa ni jawab macam ni? Ma taqul? Kenapa kamu cakap macam tu? Apa yang kamu cakap ni? Macam itulah. Apa yang kamu cakap ni? Qala, Hanzalah pun jawab, qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yudhakkiruna bin nari wal jannati. Kita ni duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Hanzalah ni katakan? Dia pun mengingatkan kita tentang neraka, tentang syurga. Biasalah duduk dengan Nabi ni. Nabi ni sampaikan ayat-ayat Al-Quran, pesanan-pesanan Nabi, nasihat-nasihat Nabi, dengar kalam Nabi tu sendiri. Dia kata hatta ka'anna ra'yu ainin. Nabi cerita pasal neraka, pasal syurga ni macam kita boleh nampak syurga dengan neraka depan mata. Tu Hanzalah punya jawapan, kan? Bila duduk dengan Nabi lah. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Tapi bila kita keluar balik rumah, afasna al-azwaj wal aulad wad dai'at, bila kita duduk kita bersama, spend masa dengan isteri, dengan anak, dengan urusan kerja kita, dengan harta benda kita, rumah tangga kita, fanasina kathira, habis lupa habis dah. Duduk dengan Nabi je rasa macam neraka dengan syurga depan mata. Balik rumah duduk dengan anak, dengan isteri, dengan anak bini semua, lupa. Sebab tu dia kata tadi bila Abu Bakar tanya, kaifa anta ya Hanzalah, dia pun jawab, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ni dah munafik. Qala Abu Bakrin, Abu Bakar jawab. Ikhwah akhwat kena faham ni, Abu Bakar ni seorang yang memang tak dipertikaikan keimanan dia, dan Nabi sendiri pun dah janjikan dia ni salah seorang calon syurga. Apa Abu Bakar jawab? Fa wallahi, demi Allah, inna lanalqa mithla hadha. Sesungguhnya kami pun rasa macam tu. Hamzalah jawab tadi kan, duduk dengan Nabi rasa iman kuat, syurga dengan neraka nampak macam dapat depan mata. Balik rumah duduk dengan anak bini, dengan harta benda kita semua, sibuk kerja, lupa. Abu Bakar bila dengar Hamzalah kata macam tu, Abu Bakar mengata, aku pun macam tu. Faqala, fantalaqtu ana wa Abu Bakrin. Aku dengan Abu Bakar pun, kami pun, jom kita pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu, zaman Nabi ada apa-apa saja confusion ke, ada apa-apa saja kekeliruan, pergi cari Nabi lah kan. Kita pun boleh cari Nabi. Hadis Nabi banyak. Benda yang Nabi tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis. Apa saja kita kena rujuklah kepada Al-Quran dan hadis. Jadi bila sampai hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qultu nafaqa Hanzalah. Bila sampai depan Nabi, Hanzalah ni dia ulang balik macam mana dia cakap dekat Abu Bakar tadi. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah dah munafik. Sama sebiji macam dia cakap kat Abu Bakar tadi kan. Ya Rasulullah, faqala Rasulullah wa ma dhak. Rasulullah pun tanya dekat dia, kenapa ni? Kenapa kamu kata macam tu? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudhakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ainin. Macam Abu Bakar tadi lah. Kami duduk dengan kamu, wahai Rasulullah, kamu ingatkan kami tentang neraka, tentang syurga, macam kami nampak depan mata. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ. Bila kami balik, kami duduk bergaul, spend masa dengan anak bini kami, dengan harta benda kami, dengan kerja kami lupa. Nasina kathiran, banyak yang kami lupa. Apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi pun kata, wallazi nafsi biyadih. Ni respon Nabi. Nabi kata apa? Dia style Arab ni, dia bila nak cakap satu benda untuk menegaskan dia sumpah. Itu style Arab lah. Al-Quran ni kan turun dalam bahasa Arab. Sebab tu dalam Al-Quran sendiri penuh dengan sumpah. Wadduha wal-layli wasyamsi wal-qalami wal-asri. Banyak sumpah dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran bahasa Arab. Penegasan. Jadi Nabi pun, dia pun sumpah. Lepas tu dia kata apa? Nabi kata apa? Lau inna law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum. Tu dia jawapan Nabi tu canggih. Nabi kata, kalaulah wahai Hanzalah kan, kalaulah kamu semua ni boleh maintain kan, maintain keadaan kamu macam mana kamu duduk dengan aku, macam itulah kamu balik ke sentiasa maintain iman tu. Kamu ni kalau malaikat jumpa dekat jalan-jalan, dekat rumah pun malaikat datang salam, shake hand. Kita nak bahasa kita selalu kata ni, kalau malaikat pun jumpa ni, malaikat pun tabik. Apa Nabi nak kata? Biasalah, manusia. Kita bukan malaikat. Malaikat tak apalah, sujud je. Ada yang malaikat sujud. Ada malaikat yang tasbih je. Ada malaikat yang rukuk je.
la ya'suna Allah. Allah kata dalam Quran. Mereka tidak mengingkari Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan semua yang diperintahkan. Jadi apa Nabi jawab lagi? Walakin ya Hanzalah, sa'atun wa sa'ah. Sa'atun wa sa'ah. Sa'atun wa sa'ah. 3 kali Nabi ulang. Apa maksud Nabi tu? Ada ketikanya macam ni, ada ketikanya macam ni. Apa maksudnya? Hadis ni, kita ambil beberapa pengajaran. Pertama, inilah sikap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah ni, kalau tak kenal hadis ni, kita tak kenal sangat nama Hanzalah. Kita tak kenal sangat nama Hanzalah. Tapi jiwa yang ada pada dia ni, dia punya concern. Apa concern dia? Concern dia ialah, iman aku ni tak maintain. Dia risau iman dia. Apa ni duduk dengan Nabi macam ni, balik rumah rasa tak semangat. Kan? Itu concern para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia risau dia jadi munafik. Macam Umar yang kita dengar famous kan. Umar pun risau dia munafik. Risau sungguh. Kita lah ni, kan. Kita faham agama sikit pun kita rasa kita ahli syurga dah. Tengok orang lain semua masuk neraka. Kita. Kita ni rasa confident sungguh kita syurga. Orang lain ni semua sesat. Ni kafir. Mudah. Sedangkan sikap yang ada para sahabat, mereka risau mereka tu yang Allah tak terima. Jadi itu pengajaran pertama kita boleh ambil. Yang kedua, daripada hadis ni sahabat-sahabat ni dia saling, orang kata apa, tafaqud, saling bertanya khabar. Ni Abu Bakar jumpa Hanzalah, tanya sembang-sembang. Dia orang kata apa, ukhuwah Islamiah tu berlaku. Kita ni pun dengan walaupun PKP ni saling duduk kurung tapi kita boleh bertanya khabar kan. Dengan online ni macam-macam ni. Ni Ana dekat Bangi, antum dekat Kelantan pun boleh. Tak ada masalah. Yang seterusnya daripada hadis ni, sahabat ni bila ada apa-apa dia akan cari Nabi. Macam inilah pergi cari Nabi, pergi confess dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya daripada hadis juga kita boleh faham bahawa duduk spend masa dengan anak isteri tidak menjadikan seseorang tu munafik. Sebab manusia ni dia ada masa-masa dia. Dasarkan hadis ni Nabi sebut sa'atun wa sa'ah. Ada masa dia. Manusia ni bukan kira duduk pegang biji tasbih, duduk atas tikar semayang ni, ibadah, zikir. Itu bukan manusia. Kita diciptakan untuk jadi manusia. Kalau Allah nak buat satu spesies, Allah buat dah spesies malaikat. Dan kita pula tak boleh jadi sampai iblis setan. Kita antara dua. Antara nak jadi macam malaikat ataupun antara nak jadi iblis. Kita manusia. Manusia ni dia ada masa dia yang haruslah. Maksud sa'atun wa sa'ah tu, kita ada masa-masa yang harus. Masa untuk hiburan, masa untuk riadah, masa untuk dengan anak isteri pergi bercuti ke. Kalau waktu ni bukan waktu PKP lah. Jadi spend masa cari rezeki, pergi kerja, kumpul duit, bagi nafkah anak isteri, itu tidak menjadikan seseorang itu munafik. Dan daripada hadis ni juga menunjukkan manusia yang normal, dia bukanlah orang yang sentiasa ibadat. Tak. Sebab tu pernah famous hadis yang lain dalam Bukhari Muslim. 3 orang sahabat pergi jumpa Aisyah. Ni nak jumpa Nabi tapi Nabi tak ada. Jumpa Aisyah, tanya Aisyah, kami datang ni nak tanya ibadat Rasulullah ni macam mana. Aisyah pun ceritalah. Oh, kalau macam tu tak apalah, dia Rasulullah ni salah seorang daripada 3 orang kata, aku tiap-tiap malam nak solat.
Seorang lagi, aku tiap-tiap hari nak puasa. Seorang lagi, aku sampai tak mau kahwin. Kahwin ni ganggu. Aku nak ibadat, dia tak mau kahwin. Kahwin nanti payah. Ada komitmen. Dapat cerita tu kat Nabi. Nabi naik atas mimbar. Sebab, kenapa Nabi tak pergi selotok kat 3 orang tu je? Sebab isu dia bukan isu 3 orang tu. Isu dia Nabi nak bagi faham dekat seluruh umat dia bahawa apa yang dia ajak bukan macam tu. Risau juga. Kalaulah berita tu Nabi tak tegur secara umum, nanti ada yang faham, oh, ada orang nak puasa hari-hari Nabi tak kata apa pun kira boleh lah. Ada orang sampai tak mau kahwin. Tak mau kahwin tu dengan niat kerana nak fokus ibadat. Oh boleh lah sebab Nabi tak kata apa. Tapi Nabi naik atas mimbar, Nabi kata, Nabi sebutlah yang 3 orang tu, dan Nabi kata apa? Aku sendiri pun adalah orang yang paling bertakwa. Tapi ada malam yang aku tidur, ada malam yang aku jaga. Ada hari yang aku puasa, ada hari yang aku tak puasa. Dan aku berkahwin. Itulah ajaran Nabi SAW. Seperti hadis yang lain dalam Bukhari. Nabi masuk jumpa Nabi ni, dia balik rumah. Masa tu Aisyah ada tetamu wanita. Tak disebut siapa wanita tu. Tapi wanita muslimah lah. Duduk dekat rumah. Nabi sampai rumah tengok ada orang perempuan lain. Nabi pun tanya, man hadhi? Nabi, ni siapa? Sebab Nabi tak kenal lah kan. Aisyah pun sebutlah fulanah sekian-sekian lah. Dan Aisyah duk puji wanita ni. Wanita ni sebab rajin solat. Dikenali dalam kalangan sahabat semayang. Rajin solat. Nabi sampai sebut apa? Mah. Mah ni kalimah Arab untuk macam tak berapa senang lah. Nabi kalau kita nak terjemah macam cukup tapi tak tepat. Mah Nabi kata. Jangan macam tu. Macam itulah kita nak kata kan. Apa terus Nabi sebut kan? Beribadahlah mengikut kemampuan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu, tapi kamu yang akan jemu. Dan sesungguhnya ibadat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang sedikit tapi berterusan. Atau kama qala, hadis dalam Bukhari. Mana kata apa? Kita ni kalau nak pulun sangat pun, pulun. Orang Kelantan sebut pulun. Kita, Allah tak jemu. Allah tak jemu. Gomo. Kita yang nanti jemu. Jadi berbalik kepada hadis ni sebagai mukadimahnya, apa yang anda nak share pada malam ni, ikhwan dan akhwat. Kita nak sambut Ramadan. Dia kadang-kadang ada pihak yang macam dia overwhelming, nak terjemah apa bahasa Melayu kita. Dia terlalu excited. Tiap-tiap tahun excited nak sambut Ramadan ni, nak excited. Aku ni kira nak khatam 30 juzuk, aku ni nak macam ni, aku ni nak macam ni kan. Dia overwhelm. Tapi katalah umur 30 tahun dah hidup, 30 tahun dah start baligh ni, ataupun start daripada baligh tu dah 40 tahun dah, ataupun start daripada baligh tu dah 20 tahun dah, kira dah 20 kali Ramadan. Tiap-tiap kali lepas Ramadan dia rasa menyesal. Dia duk lepas Ramadan je dia menyesal. Sebab apa jadi macam tu? Dia macam ni lah. Ya, memang bulan Ramadan ni sebagai nasihat lah. Bulan Ramadan ni dia bulan memang kita jadi overwhelmed ni ataupun kita jadi excited ni sebab selalu disebutkan bahawa ini bulan ibadat, pesta ibadat. Kita pun jadi macam beria-ia nak buat. Sedangkan dia kita membaca sirah para nabi, para salafus soleh, mereka zaman mereka, iman mereka, macam mana keadaan mereka. Dia ukur baju di badan sendirilah. Ni sebab supaya kita beribadat sesuai dengan kita. Ni kalau yang macam kita ni yang mana puluhan tahun dah dapat tarbiyah ni cerita lain lah. Ni siapa-siapa yang lain ni, yang anak cakap ni secara umum. Kita ukur baju, ikut tengok diri kita. Bawa kancil tapi nak pecut macam BMW. Bawa saga tapi dia nak pecut macam Ferrari.
tercabut enjin lah. Luruh enjin. Kereta pergi depan, enjin tinggal belakang. Mana boleh. Macam tu lah. Kalaulah kita ni, kalau sesiapa antara kita ni yang memang tak pernah pun bangun solat malam, tak pernah. Tiba-tiba mai satu Ramadan terus nak pergi tekan orang pergi tekan minyak. Terus nak 20 rakaat. Malam ketiga dia pancit. Orang Kelantan kata apa? Koho-koho lah, koho-koho. Tapi kalau dia memang ahli ibadat, bukan nak tunggu Ramadan, dia nanti dah memang duk bangun malam, duk solat malam, duk solat sunat. Dia solat ba'diyah pun tak pernah buat. Tiba-tiba nak sampai 20 rakaat. Dia ikut. Jadi saya selalu Ana selalu pesan macam ni lah. Bagi mana-mana yang memang tak berapa biasa nak tak menjadi kebiasaan dia solat banyak-banyak ni, ataupun solat witir ni nak tunggu Ramadan baru dia witir. Sedangkan witir ni sepanjang tahun dituntut witir. Tapi dia Ramadan baru dia jumpa witir. Kan? Jadi bila masuk Ramadan, minggu pertama, minggu kedua ni dia slow-slow tu. Kalau dia boleh buat takat 2 rakaat, buatlah takat 2 rakaat. Jadilah. Bukan nak halang buat ibadat pula, jangan salah faham. Bila betul-betul dia nak ni tadi, nak gomor tadi ni, nak pula ni, bila masuk 10 akhir Ramadan. Supaya kita memang momentum 10 akhir tu kita boleh jaga. Dia macam orang masuk maraton lah kan. Maraton. Dia jogging setempat pun tak pernah, tiba-tiba masuk maraton 50 km. Mana boleh. Nah masuk maraton 50 km, 5 km awal dia dah lari pecut dah. Macam sprint tu. Habis lah. Tumbang lah. Dia relax dulu. Dia jalan, lari, steady kan. Baru dia boleh pergi sampai tamat ke garisan penamat. Pelan-pelan. Macam tu juga baca Quran. Tak usah kata sehari satu juz ni. Sehari satu juz. Dia sehari satu muka surat pun tak pernah. Tiba-tiba nak sehari satu juz. Bacalah takat yang mampu, takat yang boleh. Ni bagi yang tak biasa. Ni ahli ikram yang dah ikut tarbiyah, yang ikut usrah, yang memang ada mutaba'ah amal ni, top up lah. Top up lah. Patutnya masuk ni dia jadi lagi okey lah kan. Itu kalau bagi ahli ikram. Tapi ni kita nak cerita ni yang umum ni. Dalam suasana PKP, ikhwan dan akhwat, dalam suasana PKP ni macam mana? Orang kadang-kadang macam mana ni PKP? Ibadat kita jadi macam mana? Dia yang specialnya Ramadan di Malaysia ni, specialnya berbanding tempat-tempat lain ni adalah apa tahu? Bazar Ramadan. Jadi tahun ni punya Ramadan tak rasa macam Ramadan sangat sebab tak ada bazar Ramadan lah. Yang special pula bazar Ramadan ni, kuih yang kita tak pernah jumpa, tiba-tiba ada kat bazar Ramadan. Kuih yang tak pernah jumpa, ataupun yang rare, yang jarang-jarang jumpa, bazar Ramadan ada. Itu specialnya bazar Ramadan. Tapi dari sudut ibadat, ikhwan dan akhwat, ibadat dalam Islam ni, terutama ibadat-ibadat khusus, ibadat-ibadat peribadi ni, kebanyakannya memang ibadat untuk seorang-seorang. Puasa ni duduk di rumah ke, duduk di pejabat ke, duduk di mana pun kena puasa. Tak ada masalah lah pun nak puasa. Kan? Balik kepada baca Quran. Baca Quran ni lah PKP lagi rasa tenang. Sebelum ni memang tak sempat. Bangun pagi dah ni dah nak bersiap pergi kerja ke apa semua kan. Balik dah petang dah. Nak siap-siap masak untuk juadah berbuka puasa pula, ataupun pergi bazar Ramadan pula kan. Lepas dah buka puasa nak kemas-kemas, lepas tu nak pergi tarawih pula. Balik tarawih dah penat dah. Nak tidur dah, esok nak bangun sahur pula, lepas tu nak pergi kerja pula. Jadi biasanya Quran ni memang tak sempat lah. Tapi sekarang PKP maknanya selalu yang kita duk kata tak sempat tu jadi sempat lah.
Jadi itu sebenarnya kita ambil yang positifnya. Ambil yang positifnya. Cuma yang mungkin kita rasa kita agak orang kata apa, kurang sikit ialah solat berjemaah di masjid. Solat tarawih di masjid. Actually solat tarawih ni dia punya sejarah dia, rasanya ramai yang tahu. Ana yakin yang duk ikut siaran online ni pun ramai asatizah juga ni. Di Kelantan ni. Yang solat tarawih ni masa Nabi disyariatkan tentang puasa, qiyam Ramadan, Nabi pergi solat di masjid. Sahabat pun ikut. Sahabat ni tengok Nabi buat, semua nak tiru lah. Dan Nabi ni kan kuduah. Datang malam kedua lagi ramai. Datang malam ketiga, sudah lagi penuh. Jadi malam keempat Nabi dah tak pergi dah. Sahabat pun tanya esok, ni kenapa Rasulullah? Kenapa tak datang solat? Nabi dia tu kata rahmahnya Nabi SAW. Nabi kata, aku bimbang kamu ingat nanti ni wajib. Katalah kalau Nabi tak pernah tinggal solat tarawih setiap malam secara berjamaah tu. Oh, kita memang patut kita pening lah sekarang. Nabi tak pernah tinggal. Tiba-tiba sekarang kita tak boleh pergi tarawih kat masjid. Tapi Nabi dah rahmah Nabi SAW. Nabi solat di rumah. Cuma bila datang zaman Umar hidupkan balik lah. Tak ada isu lah Umar boleh jadi wajib sebab Umar bukan Nabi. Umar hidupkan balik apa yang dibimbangi oleh Nabi SAW. Jadi walaupun zaman Umar buat, jadi orang tak akan anggap benda tu jadi hukum wajib. Sebab sahibu syariah ni Nabi SAW. Jadi sebenarnya kita balik kepada asal. Cuma beza dia ialah orang kata kami ni takkan tiap-tiap malam nak kul huwallah. Kan? Inna a'tayna wal asri kul huwallah. Yang tu je yang hafal. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengharuskan sama ada solat sunat ataupun solat fardu baca Al-Quran dengan melihat mushaf. Siapa yang ada kemampuan boleh beli. Cepat lagi ni, beli mushaf yang besar tu. Setiap ada yang sekali dengan stand dia tu, stand. Dia setiap ada yang Quran yang Haji Muhammad Fadil Saleh tu, dia setiap ada wakaf ibtidak. Kita kadang baca kita tak tahu nak berhenti kat mana ni kan. Napas pendek. Tadi makan buka puasa makan banyak sangat. Mengah. Dia ada siap tanda wakaf. Boleh tengok. Mushaf tak ada masalah, tak kurang pahala. Bahkan kita boleh khatam Quran pun dalam solat kita tu. Dengan melihat mushaf. Orang kata kalau tengok kat handphone, apps Quran, boleh, tak ada masalah. Cuma pahala kurang lah pahala. Sebab kita sunnah tak tangan macam ni, tapi kita tahan macam ni pula. Tapi taklah membatalkan solat. Kita solat tak tangan macam ni pun tak batal solat. Cuma yang sunnahnya tak tangan macam ni lah kan. Jadi kita pergi tak macam ni sebab nak tengok mushaf pun tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita solat lah. Bila jadi imam kepada isteri kita, kepada anak kita di rumah, dapat juga pahala jemaah. Cuma kalau nak sebut yang kita kurang lah betul-betul nak sebut tahun ni ialah apa? Pahala ataupun sunat iktikaf. Yang tu tak dapat. Iktikaf tak dapat. Walaupun ada lah perbahasan para fuqaha tentang hukum seseorang, biasanya ni untuk wanita ataupun muslimah yang melazimi satu tempat dalam rumah dia, macam contoh rumah dia bilik, dia ada satu bilik tu, dia selalu solat kat bilik tu, dia selalu melazimi solat dia kat bilik tu. Adakah bila dia duduk solat, baca Quran di bilik yang dia selalu duduk lazim duduk solat kat situ tu, dianggap dapat pahala iktikaf bagi wanita tersebut? Ada fuqaha yang kata boleh. Boleh, tak ada masalah.
Jadi sebab itulah uh, apa nama, macam kita sekarang, kita dah sebulan lebih dah tak keluar rumah. Kalau ikut pandangan tadi, wanita yang melazimi tempat dia solat tu boleh dapat juga apa ni, sunnah iktikaf di tempat dia walaupun tempat tu bukan masjid. Adalah pandangan macam tu kan. Bahkan ada pandangan bukan semua masjid pun boleh iktikaf. Ada pandangan ni iktikaf ni hanya 3 masjid je, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Apalah beberapa pandangan kan. Cuma kita dalam suasana macam ni, wallahu alam, yang penting yang nak bagi pahala tu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu keadaan kita sekarang ni macam mana. Cuma kita nak buat tak buat je. Jadi anak-anak tak nampak ada beza yang banyak. Nak bersedekah, sekarang bersedekah online boleh. Cuba tengok yang Yayasan Ikram, dia dah lebih 1/2 juta dah seluruh Malaysia bantuan COVID-19. Yang Yayasan Ikram keluarkan hari tu apa, masih defisit lagi. Boleh top up ikhwah akhwat. Siapa nak dapat pahala berganda, tunggu bulan puasa nanti baru sedekah. Kalau dia rasa umur dia boleh sampai bulan puasa lah. Jadi tak ada beza. Semua boleh buat. Semua boleh buat ikhwah akhwat. Ibadat yang kita buat dalam bulan puasa yang bukan waktu PKP dengan sekarang PKP, semua boleh buat. Kecuali yang kalau tadi anda sebut apa yang tak boleh pun, mungkin pahala iktikaf tu pun adalah pandangan terpencil yang menganggap dapat juga ganjaran iktikaf jika melazimi satu tempat. Ni dah sekarang ni kita dah solat jemaah di rumah ni dah sebulan dah. Kan? Jadi tempat yang kita solat dengan keluarga kita tu, kita gunalah situ sebagai tempat untuk kita beriktikaf. Ya, tapi janganlah duk pergi jaja kat orang tu, Ustaz Jali kata boleh iktikaf kat rumah dapat pahala iktikaf. Harulah juga. Ni tadi anda kata apa, bawa ada pandangan macam tu. Supaya kita tak rasa, orang kata apa, tak rasa kecewa sangatlah, tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Ni tengok nampak ada soalan. Makmum boleh tengok mushaf tak? Makmum tak ada keperluan lah untuk tengok mushaf. Makmum ni, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Makmum dengar bacaan Quran tu dan diam. Sebab innama ju'ilal imam liyutamma bih. Kerana sungguhnya hanya dijadikan imam tu untuk diikuti. Diikuti. Kita dengar bacaan imam. Cuma apa lagi nak cerita pasal bulan puasa ni, ikhwah-akhwat. Kita bagi yang terbiasa dengan tarbiyah dalam ikram ni, kita dah tak ada masalah sangat. Ini kita PKP ni sejak Rejab itu kan. Dalam bulan Rejab, dalam bulan Syaban, kita pun dah tak ada benda yang baru sangat pun. Baca Quran bukan benda baru pun. Kalau orang umum tadi macam Ana sebut tadi, orang umum memanglah dia tunggu bulan puasa baru dia nak baca Quran. Nak tunggu Qiyam, takkan tunggu Ramadan baru nak Qiyam. Kita tak ada benda ni puasa sunat. Kita dah biasa puasa sunat dah. Jadi dia tak ada benda yang baru. Semua benda yang kita sepanjang sebulan kita duduk di rumah ni, rasanya tak perlu nak macam nak ada kelainan apa pun, sebab apa yang kita akan tempuhi kita dah biasa dah tempuhi. Siapa yang dalam tempoh PKP ni takkan tak pernah solat Qiyam, takkan tak pernah baca Quran, takkan tak pernah puasa sunat sepanjang tempoh PKP yang dalam bulan Rejab dan Syaban ni. Tidak ada yang baru sangat. Sehingga kita nak macam jadi masuk ke dalam dunia yang lain pula kan. Benda biasa je. Cuma kita tingkatkan lagi lah amal kita. Top up lagi. Gandakan lagi. Sebut pasal ganda ni, kalau yang anda suka nak sebut di sini, antara amal dalam bulan Ramadan yang kita boleh buat, pahala dia berganda-ganda, yang modal dia hanya air liur kita, adalah baca Quran. Kalau nak bersedekah ni kena ada duit juga. Tak ada duit, bukan semua orang mampu. Tapi air liur ni semua orang ada. Baca Quran. Saya ni merangkak lah baca Quran. Tak ada masalah. Orang yang baca Quran merangkak kan. Nabi sebut, ya tak bil Quran. Kita sangkut-sangkut. Baca Quran tersangkut-sangkut.
dia dapat pahala bersusah payah tersangkut-sangkut tu, dia dapat pahala. Pahala susah payah baca Quran sangkut tu dengan pahala baca Quran tu sendiri. Jadi baca Quran ni memang sesuatu yang boleh berganda-ganda pahala. Sebab apa? Tak bulan Ramadan pun baca Quran, Nabi kata apa? La aqul alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dah 30 ganjaran dah. Setiap satu huruf 10 ganjaran. Itu bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa, lagilah berganda-ganda. Kita pula baca Quran dalam bulan puasa, baca dalam solat, lagi berganda-ganda. Jadi ana menggalakkanlah, contohnya kita baca Quran bulan puasa ni, lepas zuhur kan baca, pagi kan baca. Yang malam tu kita sambung baca masa bila kita sambung baca dalam solat. Janganlah solat pergi baca Qul Huwallah, lepas tu kita pergi duduk bersila baca Quran sambung yang petang tadi. Rugilah. Baca dalam solat. Kita baca dalam solat. Pahala dia lagi berganda-ganda. Katalah pula di 10 akhir Ramadan kita pula kena dengan Lailatul Qadar, lagi berganda-ganda kerana Lailatul Qadar. Itu. Wallahualam. Sebab tu satu yang last saya nak sebut ni, specialnya ibadat puasa ni, ikhwah-akhwat. Sebab puasa ni kita tak boleh tipu Tuhan. Kita tak boleh tipu. Macam solat, kita boleh buat tapi bukan kerana Allah. Kerana nak tunjuk-tunjuk. Tapi puasa nak tunjuk-tunjuk apa? Kita boleh je tak puasa untuk nak menunjuk-nunjuk. Sebab orang bukan tahu kita makan ke tak makan. Macam kita duduk rumah kita seorang-seorang, kita tak makan, kita tak minum. Orang tak nampak. Bukan orang tahu kita puasa tak puasa. Allah aja yang tahu. Jadi betul-betul orang yang berpuasa ni memang dia berpuasa kerana Allah. Sebab itulah Allah kata, fa innahu li wa ana ajzi bih. Quran ni untuk puasa ni untuk aku dan aku yang bagi ganjaran. Aku sendiri bagi ganjaran. Sebab amalan-amalan lain Allah bagi kat malaikat. Malaikat ni dia ada skim dia, ada skema jawapan dia. Dia ada skema, okey buat sekian nak bagi banyak mana, buat sekian nak bagi banyak mana. Malaikat ni dia bagi markah, ikut skim tu lah, ikut skema tu. Tapi bila Allah kata puasa ni untuk aku dan aku sendiri yang bagi, maknanya apa? Apa kita boleh faham? Aku sendiri nak bagi tu apa maksudnya? Allah boleh bagi ikut suka dia. Allah boleh bagi ganjaran ikut suka dia. Dia tak terikat. Allah tak tertakluk kepada apa-apa ketetapan. Dia tidak terikat langsung dengan apa-apa ketetapan. Jadi bila dia kata dia sendiri bagi, ikut suka dia nak bagi mana. Jadi tu specialnya puasa ni. Special. Maknanya puasa wajib ke, puasa sunat ke, memang Allah Subhanahu Wa Taala yang sendiri memberi ganjaran. Itulah besarnya ibadat puasa ni. Sebab tu kalau orang yang rajin puasa sunat ni, dia Allah sediakan satu pintu syurga yang dinamakan Bab Ar-Rayyan. Bab Ar-Rayyan. Orang yang rajin puasa sunat je yang boleh masuk melalui pintu Ar-Rayyan tu. Itu special. Tapi Ana tak berniat lah nak cerita kelebihan-kelebihan tu semua sebab Ana yakin para asatizah lain dah banyak cerita dah benda-benda tu. Ana cuma lebih kepada sembang-sembang macam itulah dengan ikhwat-akhwat. Mudah-mudahan orang kata apa, tercapailah objektif antum ni. Ana rasa boleh serah pada penganjur untuk kalau ada apa-apa nak bagi feedback ataupun nak kongsi apa-apa, nak tanya apa-apa. Silakan.
Ada ke? Okey, masya-Allah. Di kuliah online ni dia tak boleh panjang-panjang. Nanti balik sana anu mengantuk. Ada satu tu nampak tapi tak keluar lagi soalan dia. Apa yang mengurangkan ganjaran? Weh, lain macam ni soalan ni. Apa yang mengurangkan ganjaran? Dia Allah tak kurangkan. Itu beza dia. Uh, buat amalan baik ni dia sama ada dapat sama banyak. Setiap satu amalan tu satu ganjaran. Tapi hadis dalam Bukhari Muslim menyebutkan bila orang tu niat nak buat benda baik pun dah dapat pahala. Niat nak buat benda baik tu dah dapat pahala. Kalau dia buat dia dapat lagi tapi berganda. Dan dia boleh berganda sampai 700 kali ganda. Itu selain daripada puasa lah. Tapi bila puasa dia Allah infinity kan. Infinity kan ganjaran tu. Cuma kalau dengan syarat, dia ada dua syarat amalan ni untuk nak dapat ganjaran. Pertama kena ikhlas. Buat kerana Allah. Kalau tak ikhlas je bukan kata kurang ganjaran, tak dapat ganjaran lah. Bahkan boleh berdosa pula, dia jadi syirik kecil. Dia jadi syirik kecil. Jadi itu yang kita kena clear. Satu lagi syarat dia ialah mestilah kita buat tu betul seperti mana yang Nabi SAW ajarkan. Contoh, kita memang dituntut mencepatkan buka puasa. Takjilul iftar. Kita mencepatkan buka puasa. Tahu dia rasa macam dia tak lapar lagi, dia kata nanti pukul 12 malam baru buka puasa. Dengan anggapan buka puasa lambat sampai pukul 12 malam tu lagi dapat pahala. Tak, Nabi tak ajar macam tu. Yang Nabi ajar cepatkan buka puasa. Jadi makna kata untuk dapat ganjaran dan ganjaran tu berganda-ganda dia mesti ada dua syarat. Yang pertama iaitu ikhlas, yang kedua sesuai seperti mana yang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan lagi. Apa pendapat kalau time Ramadan saja kita terlebih semangat berbanding bulan lain? Adakah kita termasuk dalam golongan hamba Ramadan? Ana cenderung untuk kata yalah bulan Ramadan ni kan bulan yang istimewa. Sebab itulah Allah sediakan bulan Ramadan. Sebab Allah tahu manusia ni sifat yang malas, sifat yang orang kata apa cepat jemu. Allah tak jemu, kita cepat jemu. Jadi Allah kata, okey aku jadikan dalam setahun ni satu bulan yang aku boleh bagi ganjaran banyak-banyak. Dan ada pula satu malam nanti yang disebut Lailatul Qadar. Jadi Allah yang buat offer, Allah yang buat tawaran. Bila Allah buat tawaran, jadi pastilah orang akan bersemangat. Jadi tanda dia bersemangat untuk beramal pada Ramadan tu, itu tanda dia makna kata tanda dia beriman dengan ganjaran dan dia nak kepada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak nampak sesuatu yang negatif lah. Cuma sebagai orang yang betul-betul beriman, kita kena jagalah juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni kita bukan hanya ada dalam bulan Ramadan je, sepanjang tahun tu Allah ada. Jadi kita jadi hamba Allah lah.
Tapi Ana suka ambil part yang positif, iaitu uh, tanda orang tu dia beriman kepada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala ialah dia nak dapat pahala pada bulan Ramadan. Jadi orang ni dia bila jahil-jahil macam mana pun, malah-malah macam mana pun ibadat, tiba bila-bila datang Ramadan dia nak buat ibadat, adalah lebih baik daripada orang yang Ramadan ke, Syawal ke, Muharram ke, Rabiul Awal ke, dia sama, dia tak heran. Ada aku kisah. Yang tu lagi teruk. Lebih baiklah dia ni kurang-kurangnya bulan puasa tu dia buat ibadat jugalah. Lagi soalan persediaan untuk bersama Ramadan tadi rasa dah macam menjawab dah, nak sedia apa. Kita orang yang dah terbiasa buat ibadat, bolehlah top up lagi bila Ramadan ni. Jadi maknanya kalau orang tak berapa nak biasa lagi dengan ibadat, dia mulakan dengan pelan-pelan lah. Daripada sekarang dah boleh mula dah lah. Maaf lah, anda tak apa clear, tak apa faham maksud soalan persediaan untuk bersama Ramadan. Bagaimana untuk memastikan momentum ibadah kita sentiasa meningkat? Tadi pun dah jawab dah ini. Janganlah maraton kita pergi pecut awal-awal. Kita mulalah sikit-sikit koho-koho. Kan sebab anda cakap Penang ni antum tak faham ni. Mula pelan-pelan. Janganlah pecut awal. Kita pecut bila di hujung sebab memang asyarah awakhir kan, 10 akhir Ramadan tu memang kita, itu memang majoriti para ulama cenderung bahawa 10 akhir Ramadan tu lah akan berlakunya Lailatul Qadar, salah satu malam. Bahkan ada yang cenderung bukan 10 akhir tu, 10 akhir yang malam ganjil. Macam tu. Semasa PKP kita akan ada lebih masa menikmati Ramadan. Pada pandangan Ustaz, yang mana lebih afdal? Menambah bacaan Quran atau belajar ambil makna? Bagus soalan ni. Anda cenderung bulan Ramadan ni bulan yang berganda-ganda pahala. Boleh kita dapat pahala banyak. Jadi antara yang anda pun sebut, antara amal yang kita boleh dapat banyak pahala adalah baca Quran. Ini special Quran. Baca Quran ni antaranya baca dapat pahala. Kedua, hafal dapat lagi banyak pahala lah kita hafal Quran. Ketiga, kita ngajar orang balik Quran tu, lagi banyak pahala mengajar orang Quran. Keempatnya, faham, belajar Quran, maksud Quran. Kelimanya, amalkan Quran. Jadi baca Quran tu sendiri pun dah dapat pahala. Untuk Ramadan ni kita fokus baca lah. Duk ada 11 bulan lagi nak mengaji Quran. Duk ada 11 bulan lagi nak faham maksud Quran tu, 11 bulan. Kenapa yang 11 bulan tu tak faham Quran, tiba-tiba datang Ramadan baru nak pergi faham Quran? Datang Ramadan ni baca, pulun-pulun baca Quran. Sebab dia ada waktu-waktu dia, sa'atun wa sa'ah. Dia ada waktu-waktu dia. Macam lepas solat. Lepas solat antaranya afdalnya adalah apa? Zikir. Macam mana keadaan orang yang baca doa panjang sehingga melepasi masa berbuka? Itu tak mukhalafatus sunnah. Doa ialah pada sebelum waktu berbuka. Waktu berbuka kita makan. Bismillah makan. Bukanlah orang azan baru nak baca doa. Ada setengah-setengah tu dengar azan baru dia angkat tangan baca doa. Dengar azan ambil kurma tak kat mulut. Itu yang kata bersegera tu kan. Dia kalau nak dapat, nak ada orang kata apa, buat lawak, nak lagi segera sebelum azan dah letak dah kurma kat sini. Cuma tak telan lagi lah. Azan baru kunyah, telan. Itu orang buat lawak lah. Berdoa sebelum waktu berbuka lah. Inda fitrihi tu. Rumahku di bulan Ramadan. Apa cadangan Ustaz ke perkara yang boleh dibuat bersama keluarga? Ana fleksibel lah benda ni. Boleh buat macam-macam. Tak payah tunggu Ramadan ni, ikhwah-akhwat. Tak payah tunggu Ramadan. Sekarang boleh kita buat. Daripada sekarang kita dah boleh buat dah. Takkanlah nak tunggu Ramadan baru nak buka Quran. Takkan nak tunggu Ramadan baru nak baca buku.
Takkan nak tunggu Ramadan baru nak apa nama buat aktiviti ibadat yang lain Sekarang pun kita dah mula boleh buat nak buat apa boleh cari dekat internet. Macam-macam idea orang duk share dekat internet sekarang. Nak buat apa untuk spend masa bersama dengan keluarga. Yang penting bila kita spend masa bersama dengan keluarga, menghadirkan rasa kegembiraan di hati isteri dan anak-anak, itu juga satu ibadat. Itu juga satu orang kata apa, perbuatan yang dituntut oleh Allah dan Rasul. Cuma kalau nak respon di bulan Ramadan, kita gandakan lagi lah. Tapi sebenarnya soalan yang ni tadi, bulan Ramadan ni nak buat apa? Kalau bukan time PKP, rasa menarik lah untuk jawab soalan tu. Tapi ni sekarang PKP. Sebelum puasa pun kita dah macam-macam lah. Kita dah boleh spend masa. Terangkan sedikit Ramadan cara Nabi. Nabi ni kan ajwadan nas. Dalam hadis sebut. Nabi ni orang yang pemurah. Orang yang baik. Wa kana ajwad. Tapi bila Ramadan ni, dia lebih jadi baik lagi. Lebih pemurah lagi. Kalau nak kata apa cara Nabi, Nabi ni dia orang yang pemurah, orang yang baik, suka tolong orang. Itu bukan bulan Ramadan. Bila datang bulan Ramadan, dia lebih jadi pemurah. Lebih lagi jadi baik. Baik ni baik tolong orang lah, buat baik tolong orang. Ajwad. Seperti disebut dalam hadis. Dan cara Nabi lagi ialah di hujung Ramadan, Nabi memang 10 akhir Ramadan tu memang Nabi iktikaf. Dan Nabi putuskan hubungan dia dengan orang kata apa, masyarakat, sebab Nabi beriktikaf. Iktikaf ni sebenarnya pada perkataan apa ni, berkurung. Perintah berkurung. Sebenarnya PKP tu, iktikaf tu PKP lah. Dia kawalan pergerakan, memang dia bergerak dalam masjid lah. Nabi dah perkenalkan PKP sejak 1400 tahun dulu lagi, iaitu pada 10 akhir Ramadan. Cuma sekarang ni kita tak boleh iktikaf dekat masjid, kita iktikaf lah di rumah. 10 akhir Ramadan, Nabi syaddal mi'zar. Dalam hadis sebut, Nabi ikat kuat kain bawah tu kan. Nabi ikat dengan kuat sebagai simbolik menunjukkan Nabi tak bersama dengan isteri. Sehingga dengan isteri pun Nabi tak bersama apabila masuk 10 akhir Ramadan, sebab memang nak beribadat. Dan bahkan Nabi bangunkan keluarga dia dan isteri dia apabila menjelang 10 akhir Ramadan. Itu jika cara Nabi lah. Apakah amal terbaik kita untuk ibu bapa kerana kita tak dapat ziarah mereka di musim PKP? Amal terbaik dia apa? Kirim duit, boleh mereka beli juadah, berbuka puasa. Dia macam ni kita bersedekah ni dapat pahala. Tapi kalau bersedekah kepada kaum kerabat, dapat ganjaran sedekah, ganjaran kerana kita menolong kaum kerabat. Apatah lagi kaum kerabat tu adalah mak dan ayah sendiri, lagilah berganda-ganda. Bagi orang makan buka puasa, kita dapat pahala puasa yang berapa orang kita bagi makan tu. Apatah lagi kita bagi makan mak ayah kita buka puasa. Jadi kalau tanya apa amal terbaik untuk ibu bapa kita kan, kerana tak dapat ziarah, kita bagi duit untuk belanja. Untuk belanja bulan puasa ni, buka puasa dan sebagainya. Dan lagi bagus lagi, kita beli baju raya lagi tahun ni kat mak ayah. Boleh jemput ustaz lagi untuk bagi kuliah di Kelantan? InsyaAllah boleh. Tapi anda cakap Penang, orang Kelantan tak faham nanti. Ni orang Penang mana ni? Duk beletak kat dalam internet ni. Betul kan? Apa pun kita doakanlah, mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ni, Ramadan yang kita tak jadi macam tahun lepas. Kita lepas Ramadan kita rasa macam ruginya.
Sebenarnya takkan rugi apabila kita tak miss walaupun satu malam. Kalau kita penat macam mana pun, solatlah 2 rakaat. Sebab solat sunat ni, solat sunat malam ni, solatul lail Nabi kata mathna mathna, 2 rakaat, 2 rakaat. Paling kurang pun 2 rakaat. Tak mesti kena 8, tak mesti kena 20. Buat 2 rakaat pun boleh. Maknanya kalau lah kita buat 2 rakaat dan kebetulan malam tu Lailatul Qadar, kita dapat berganda-ganda lah. Jadi macam itulah ikhwah akhwat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak kerana bagi peluang untuk anda bersama. Ada rezeki kita bersama lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.